Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Man arada as-safa falyaltazimil wafa. Man arada as-safa, barang siapa yang menghendaki akan kejernihan, kebersihan ruhani dia, bersih makrifat dia akan Allah Subhanahu wa taala, maka falyaltazim, adalah yang mulazamah dan melazimkan akan al-wafa, iaitulah menyempurnakan tanggungjawab dia zahir dan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini man arada safa'il qulub, dan siapa yang nak bersihkan hati dia, safa'ul qulub, ya, wal khuruj min qadurat, dan bersih daripada segala kekeruhan akwan. Khuruj an qadurat al-akwan, daripada kekeruhan akwan, maknanya batin hati daripada ditutup dengan memandang akan makhluk. Batin hati dia terhijab dengan segala akwan, jamak daripada kaunin. Kami ulama kata la tarhal min kauni ila kaunin fatakuna kahimari raha. Jangan kamu berjalan dalam ibadat daripada makhluk kepada makhluk. Buat ibadat kerana yang lain daripada Allah Taala. Ya, hatta syurga dan neraka sekalipun itu dipanggil makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naklah dia menuju terus kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadat, bersih hatinya, suci batin hati dia daripada qasad dan tujuan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis disebut, iaitulah dalam hadis musalsal, bahawa annahu su'ila anil ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya akan al-ikhlas. Apa hakikatul ikhlas? Faqala hatta as'ala Jibril, sehingga aku tanyakan Jibril. Falamma sa'alahu, ketika Rasulullah bertanya pada Jibril, qala hatta as'alu rabbal izzah, sehingga nanti aku akan tanya akan Allah SWT, Rabbal izzah, Tuhan yang maha agung. Falamma sa'alahu, maka tatkala Jibril bertanya kepada Allah SWT, faqala lahu, lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada Jibril, huwa sir min asrari. Ikhlas merupakan sir daripada segala sir itu. Audi'ahu qalbahu man ahbabtu min ibadih. Maka aku letakkan akan ikhlas tadi akan batin hati hamba yang aku kasih daripada kalangan hamba itu. Wala yatanu alaihi malak wayak tubuh wala syaitan wayusidu, sehingga tidak dapat itilak akan dia oleh malak. Ya, seninya rahsia ikhlas ni, sir malaikat pun tak nampak, sehingga malaikat tidak dapat mengetahui akan sir ikhlas, sehingga dia nak tulis nak catat tidak tahu. Wala syaitan fayusidu, dan tidak ada syaitan yang boleh nak kacau, dia tak nampak. Ini maknanya sir bagi ikhlas adalah tinggi. Kemudian dibagikan oleh ulama, qala ba'duhum, oleh ikhlas ala salasati darajat. Ikhlas ada 3 pembahagian, 3 darajat. Darajatul awam wal khawas wal khawasul khawas, iaitulah darajat awam, darajat khawas dan khawasul khawas. Yang dimaksudkan dengan ikhlas ya pada awam ialah huwal ikhrajul khalq min muamalatil haqqi ma talabil khuzus ad-dunya wal ukhrawiyah, kahizil badan wal mal wal sa'adatir rizq wal qusuri wal khurm. Iaitu keluar dalam ikhlas peringkat orang awam ialah mengeluarkan makhluk dalam urusan bercara di muamalatil haq, dalam dia berurus muamalah dengan hak kita Allah, menunaikan ibadat, maka dibuang makhluk tak beradab. Min talabil khuzus dunia, daripada menuntut akan habuan dunia dan ukhrawi. Iaitu kahibzil badan wal mal, yang menjaga akan kesihatan badan dia, harta benda dia, dan maknanya menempat keluasan rezeki dan kusur. Itu ikhlas orang awam, ya. Ada pun ikhlas hawas, golongan hawas, talabul khusus al-akhirah duna dunya. Ada pun ikhlas orang makna awam tadi, dia mendaki, dia buat ibadat tapi dia hendakkan akan khusus dunia wal akhirah. Iaitu ma'at talabil khuzuzi dunia, serta dia menuntut akan habuan-habuan dunia dan habuan akhirat.
Ya, ibadat ni tujuan ni nak sihat badan. Ibadat ni tujuan baca surah Waqiah sebab apa? Nak murah rezeki. Itu tujuan ni. Maka ni ikhlas peringkat awam, bawah sekali. Ada peringkat hawasul hawas, talabul huzuzul akhirat dunad dunyawiyah. Dia menuntut akan habuan akhirat tapi dunia tak. Dia nak selamat di sana. Itu peringkat hawasul hawas. Hawas. Ada peringkat hawasul hawas, pilihan atas pilihan. Ialah ikhrajul huzuzil bikulliyah. Dia mengeluarkan segala habuan secara keseluruhan. Fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah wa qiyamin bi wazaifil rububiyah wal mahabbatu wasyauqan ila ru'yatih. Iaitu ibadat semata-mata mentahqiqkan ubudiyah kehambaan di kepada Ta'ala. Wal qiyam, dan mendirikan akan wazifah urusan rububiyah. Iaitu beribadat supaya terang hati dia memandang hadrat Allah Ta'ala saja. Berlazat dia dengan Tuhan. Mahabbah, ya, wasyauq, rindu yang kuat ila ru'yatih, kepada melihat pembukaan dia dengan Allah Ta'ala. Itu di antara ikhlas. Itu ulama menyatakan sahih ikhlasak bitabari minal hauli wal quwwah. Sahihkan ikhlas kamu tadi dengan berlepas daripada memandang haul dan quwwah kamu. Cuba kita suruh baca la haula wala quwwata illa billah. Dan di antara qala ba'dul arifin, berkata setengah orang arif, la yatahaqqaqul ikhlasu hatta yaskuta min ainin nas wa yaskuta nas min ainihi. Ikhlas tadi di antara pentarifan dia banyak. Di antara sini dia kata tidak tahqiq ikhlas kamu, tidak mantap dan tidak kemas keikhlasan kamu sehinggalah hatta yaskuta min ainin nas, bahawa gugur daripada mata manusia dan gugur manusia pada hati. Maknanya dia tidak mengharapkan pandangan orang, dia tidak mengharapkan maknanya sanjungan orang, tak ada dalam hati dia. Dan begitu juga dia gugur daripada hati dia akan orang. Dua. Ya, dalam hati dia tak menghadap pada orang, dan dia tak hajat orang menghadap dia. Itu dalam hikam kata serupa juga lah. Ghayyib nazaril halqi ilai bin nazaril la ilai. Buangkan pandangan makhluk pada kamu, gantikan pandangan Allah kepada kamu. Itu di antara pentarifan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata ahar kullama saqatat ainul khalqi azmat fi ainil haqqi wa kullama azmat fi ainil khalqi saqatat fi ainil haqqi, yani ma'a mulazahatihim wa muraqabatihim. Dan sengaja berkata ba'dul arifin kullama saqatat ainil khalq, setiap kali gugur di mata hati kamu pandangan makhluk, maka besar kamu pada pandangan Allah Ta'ala. Ya, bila kita gugurkan pandangan makhluk pada hati kita, kita buang, tak ada harapan bangun. Makhluk nak puji ke, makhluk nak caci, tak ada hal kita pun tak ada berkiblat ke arah itu. Maka azmat fi ainil haq, maka besarlah kedudukan kamu pada pandangan Allah Ta'ala. Kalau kita nak besar pada pandangan Ta'ala, sila buang pandangan makhluk. Itu maksud dia. Kulama azman ainil haq, dan setiap kali besarlah pada pandangan makhluk hebat, maka saqatat fi ainil haq, gugurlah pandangan kamu dari pandangan Allah Ta'ala. Jadi suruh kita bulat bersih sungguh dengan Allah Ta'ala. Habis tu. Jadi siapa yang nakkan safa dari man arada safal qulub, dan itu yang kita cari. Siapa nakkan bersih jernih batin hati dia, tempat tilik Allah, supaya bila Tuhan tilik bermakna mendatangkan redha Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala setuju dengan dia, Allah Ta'ala kasihkan dia. Dan nak keluar wal khurud min kaduratil aqwan. Jadi nak mengeluarkan daripada kekeruhan. Jadi mana air tu kalau keruh kita nak tapis, bagi dia jernih. Baru dia sedap minum. Begitu jugalah kita nak bersihkan batin hati supaya dia dapat berlazat dengan Allah. Punca hati tak dapat lazat manis dengan Tuhan sebab keruh. Ya, kekeruhan tu tutup hati kita, dia lari tempat lain. Dia tak nak menghadap Tuhan dengan tepat. Jadi kalau betulkan kaduratil aqwan, ya, wa tasyarrub biliqa'il mahbub, dan didapat kemuliaan dengan liqa', berjumpa dengan mahbub, itulah Allah Subhanahu wa taala. Liqa' di akhirat cara dia, liqa' di dunia cara dia, itulah musyahadah akan Allah Taala. Kalau itu fal yaltazim, hendaklah dia mulazamah, lazimkan apa? Biwafa'il khairi ma'ah, dengan mengerjakan kebajikan serta Allah Taala. Ya la'allahu, mudah-mudahan dia tasyarrafu min hazil fadail bisummati, dia akan dapat kemuliaan dengan ini segala kelebihan dengan kemanisan ini.
Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu labbaika wa sa'daik. Kalau panggil Quran sebut ya ayyuhalladzina amanu, sunat terjawab apa? Labbaik wa sa'daik. Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Maknanya apa? Kita bersedia menerima perintah dan arahan Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu labbaik isbiru, bersabar oleh sekalian kamu, wasabiru warabitu, kemudian wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dia kalau golongan murabitun, orang yang asal dia kalau segi syariat dia menjaga mana? Kawasan perbatasan negara Islam. Ya, sempadan supaya jangan dimasuk oleh musuh. Itu golongan murabitah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala al-falah. Allah Taala menjadikan, disebut dalam ayat ini al-falah, mana kejayaan, kegembiraan, al-mutafarri'an, yang tercawang, terpecah dari mana? Musabarah wal murabaqah. Iaitulah kita bersabar dan duduk bertahan, membina, maknanya apa? Ketaatan yang penuh zahir dan batin, itu dipanggil taqwallah. Ya, itu allati hiya haqiqatul wafa bil khidmah. Itu yang dikatakan hakikat kita menunaikan wafa, ya, bil khidmah, berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa lubuha, dan itulah panggil lub, atau dia panggil, kalau lub dia panggil apa? Trust, pati dia. Tu. Ya fa'alu was-salik, yang mengerjakan akan oleh salik, min muamalati maulahu, ya, daripada muamalah dia dengan Tuhan dia. Itulah urusan besar dia dengan Ta'ala, menunaikan dengan sungguh zahir dan batin dia akan tuntutan dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian at-taqwa qala ba'dul arifin. Ini maksudkan takwa berkata setengah daripada arifin billah. Mana orang yang betul-betul arif dengan Allah Ta'ala, yang mengenali Tuhan dengan zauq, wijdan, syuhud dan ayyan, betul kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Antazayyana sirraka lil haqqi kama tazayyana zahiruka lil khalq. Iaitu kamu menyucikan, membersihkan sir engkau, batin hati engkau bagi hak, ini bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana kama tazayyana zahiru, engkau menyucikan akan zahir engkau lil khalqi, bagi makhluk. Ya, hari-hari kita kalau kita tanya siapa yang tak pernah tengok cermin satu hari kan? Semua orang tengok kan. Ya, tiap-tiap hari kita tengok cermin. Sebab apa? Nak membersihkan, menghias akan zahir kita. Kan tak tengok cermin pakai baju terbalik belakang, butang ni ke atas satu lebih, macam-macam. Ya, muka kita pula tak bersih. Jadi dia kena tengok cermin untuk berhias, menghiaskan. Itu bagi makhluk. Kita rasa aib, rasa malu kalau tengok apa engkau pakai baju tak betul kan. Apa muka engkau ni tak mandi, koreng, ali basi ada. Malu dengan makhluk. Sekarang lebih daripada itu, kama tazayyana zahir kalil haq, gitulah. Kita kena tazayyun, sucikan akan sir kita lil haqqi, bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau disucikan dengan makhluk, dengan Tuhan dia tak jaga, itu jahat adab dia dengan Tuhan. Makhluk dijaga, urusan dengan Tuhan dia dibiarkan, maknanya, ya. Itu berkata Syekh Ibrahim Al-Laqani dan syarah Syekh Ibrahim Al-Laqani, iaitu Fathul Murid, dia kata setiap kali kamu melakukan pembersihan, setiap kali kamu melakukan bentuk penyucian, kamu basuh badan kamu, kamu mandi, basuh kenderaan kamu, kamu basuh, kalau perempuan basuh pinggang mangkuk, apa jenis basuhlah baju kamu, ya. Maka jangan lupa, dalam tu lebih penting kamu cuci. Dalam tu lebih bersih, kamu kena bersihkan sebab dia tempat pilih Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau luar kita mana tidak bersih, mendatangkan aib dengan makhluk. Jadi kalau dalam kita tak bersih, kotor, maka mendatangkan aib besar dengan Allah. Kemurkaan Allah lebih besar dijaga. Kemudian kata faman zayyana sirrahu li maulahu. Barang siapa yang mentazin, menyucikan, membersihkan, menghiaskan akan sir batin, bagi batin hati dia tadi, tempat dia Ta'ala, li maulahu, bagi Allah Ta'ala, wa akhraja minhu, dan dia mengeluarkan daripadanya danasar syirk, akan najis, kekotoran syirik. Ya, syirik dikenal di sini adalah asyirkul khafi, syirik yang paling halus. Syirik yang besar tu kita lepas dah, dia tak sembah berhala, patung tu tak. Dan syirik yang kedua apa dia? Iaitu asyirkul asghar, riya, dan barang-barang sifat-sifat yang seumpama dengan riya. Ya, iaitulah buat ibadat tadi tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu syirik yang kedua. Syirik yang pertama membatalkan akidah. Syirik yang kedua membatalkan akan sawabul amal, pahala amal. Dan syirik yang ketiga membatalkan akan sidqut tawajuh. Ya, kejujuran, kelazatan hati kita nak menghadap Tuhan jadi batal. Bila ada syirik yang paling seni, dia panggil asyirkul khafi. Maka benda ni bila kita keluarkan min danasi syirk faqad safahu. Maka sungguhnya bersihlah, cantiklah. Ya, membersihkan akan dia akan sir tadi. Maka paman wa man fa'ala zalik faqad wafa. Ya, ini dikatakan wafa. Wa man fa'ala zalik, siapa yang membersihkan daripada syirik yang halus tadi, maka faqad wafa. Sesungguhnya dia telah menunaikan. Dia panggil iaitu al-wafa. Sebab dia kata siapa yang nakkan safah, bersih dalam cantik, seindah secantik-cantik sehingga menarik rahmat Allah, kasih sayang Tuhan dan dilimpahkan kurniaan madad, futuhat, anwar, ya, dia nak melakukan apa? Wafa. Wafa atau apa di sini? Inilah tadi. Ya, maknanya dia hiaskan akan sir batin hati dia, ya, kepada Allah Taala dan keluarkan segala danas. Ya, danasul syirk, kekotoran-kekotoran syirik yang amat membahaya yang mengotorkan perjalanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia antara apa? Tuntutan dari tuan pengarang di sini. Menyebutkan bahawasanya siapa nakkan jernih dalam, maka lazim bagi dia al-wafa, iaitu menunaikan akan pembersihan dalaman. Dan satu lagi baqaul abad fi fanaika anka. Baqaul abad, baqa yang kekal, maknanya kita nak memelihara supaya baqa billah tu kekal. Dia jadi di mana tu? Fi fanaika anka. Iaitu adalah ia pada kamu memfanakan engkau dari engkau. Mana kita melenyapkan pandangan kita kepada kita keluar daripada diri kita, baru dia akan dapat ni. Baqa tu akan cantik, dia kekal. Ya. Udah kata lamma bayyana laka ayyuhas sadiq annal ikhlasa fana'uka 'anil khalq fi musyahadatil haqqi syar'ah. Tetamu melaka makna dzalik. Lamma bayyana, tekala menyata oleh tuan pengarang Al-Arif Billah, laka bagi engkau ayyuhas sadiq, wahai orang yang berjalan salik menuju pada Ta'ala, annal ikhlasa fana'uka 'anil khalq. Itu ta'rif ikhlas. Apa ta'rif ikhlas sebenarnya? Itulah dia. Fana'uka 'anil khalq, lenyap pandangan makhluk daripada hati kamu. Selagi hati kamu tak ada, maknanya tak dapat dibuang pandangan kepada makhluk, selagi itulah tidak berbau maqamul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah. Maka tuan pengarang masuk di sini. Ia telah menyatakan, menyempurnakan makna dia pula. Ya. Wa yurshiduka ila ba'dil fawaid, dan ini menunjukkan kepada kita setengah daripada faedah dia. Faqala, apa kata dia? Fana'uka anka alladhi huwa ghayatul ikhlasi. Allah. Fana'uka anka, fana engkau daripada engkau. Maknanya keperasanan memandang kewujudan kita matikan dengan memandang kewujudan Allah. Ya, sifat kita matikan memandang dia, lenyapkan dalam memandang awsafillah. Ya, dan seterusnya. Dia memerlukan pada apa? Sinaran nurul azkar, nur zikir. Ya, pancaran nur zikir bila memenuhi batin hati dia, ketika itu dia akan apa? Tutup pandangan yang lain. Ya, ketika itu teranglah dia menghadap, berlazat di dengan Allah Ta'ala. Jadi lenyap tu dikata ghayatul ikhlas, ya, kemuncak segala ikhlas, wa muntahahu, dan dia punya pengesuk ataupun kesudahan dia. Sebab apa? Li annaka minal aqwan, kerana bahawasanya engkau, kita ni adalah daripada aqwan. Aqwan jam'u qaunin. Kita sendiri ni adalah makhluk. Jadi lenyap pandangan makhluk termasuk kita. Wala yatimmu ikhlas, dan tidak akan sempurna keikhlasan kita. Sebab ikhlas ni ruhul ibadah. Kalau tidak ada ikhlas, ibadat tak ada ruh. Sebab tak ada ruh, nak terima macam mana kan? Amal akan di-reject, ditolak Allah Ta'ala. Maka rahsia bagi ikhlas ialah kamu keluar daripada diri kamu. Wala yatimul ikhlas,
tidak akan sempurna ikhlas engkau illa, melainkan iza kharajta anka, bila engkau keluar daripada diri engkau. Ru'yatun nafs, memandang akan diri kita tu, kita matikan. Mati dengan apa tu? Bisyuhud, musyahadatil haq, dengan musyahadah akan al-haq. Itulah penting maknanya dalam proses perjalanan suluk tuan-tuan. Kembali nak asal supaya bersih, terang. Maka fatahuzu bizalik baqaul abad, maka menghimpunkan oleh kamu dengan demikian dipanggil baqaul abad, maka baqa yang sentiasa, baqa yang sentiasa. Wa tattasilu bijawaril fardis samad, dan ketika itu berhubunglah engkau, berjiran engkau dengan al-fardis samad, iaitulah Allah SWT yang tunggal, as-samad, tempat tumpuan sebenarnya, ialah dia. Ketika itu dapatlah dia mendampingkan diri masuk dalam makamil qurbi, dalam makamul unsi, makam berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Apa dia punya Swiss tadi? Fana. Fana itu Swiss kan? Fana ika anka. Ataupun istilah dia apa? Keluar engkau dari engkau. Sebab apa? Izhurujuka anka, kena keluarnya engkau daripada engkau. Bahasa dia boleh pelik kan? Itu dipanggil ainul usulika ilaihi. Itulah diri kesampaian engkau kepada Allah. Sebab apa? Li'annaka mata kharajta anil khalqi wasalta ilal haq. Li'annaka, kena bahawa engkau mata kharajta, bila engkau keluar. Ini keluar apa ni? Keluar pandangan ruhani kita tu, anil khalqi, daripada memandang-mandang makhluk, keperasaan makhluk itu dibuang, dia terangkan keperasaan dia dengan Allah Ta'ala. Jawab dia, wasalta ilal haq, sampailah engkau kepada hadrat Allah SWT. Allah. Sebab apa? Izla wasita bainahumah, berarti tidak ada tidak ada wasitah pertengahan antara keduanya. Maka fazalika kilah, maka demikianlah dikata oleh ba'dul arifin, setengah daripada kaedah dia apa? At-tariq faslun wa waslun. Dia. At-tariq, jalan kita ni, kesimpulan dia dua je. Faslun, waslun. Faslun maknanya apa? Kerat, buang, fana tu masuk. Fasal mana kita kerat. Kerat pandangan makhluk, jangan berhadap kepada makhluk. Waslun, kamu boleh sampai kepada Ta'ala. Kerana selagi hati kita tertambat dengan makhluk, selagi itu kita tak akan sampai. Bamata infisal tawasalta, kalau engkau infisal, maka wasalta, engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Fazalika kanal hakikatul ikhlas wa tahaqquq a'azzu min kibriyatil ahmar. Maka demikian tu adalah hakikat ikhlas tu dan tahqiq, dengan ikhlas ni daripada a'azzu, terlebih mulia, min kibriyatil ahmar, daripada belerang merah. Maksudnya apa? Satu benda yang sangat berharga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mawaman yatahaqqaqu bihi tahaqqaqa bis-sa'dil akbar. Barang siapa yang telah tahqiq, mantap dengan dia, dengan melenyapkan pandangan makhluk termasuk diri dia, maka tahaqqaqa bis-sa'dil akbar, maka sungguhnya telah tahqiq dia dengan kejayaan, kemenangan yang sebesar-besar, yang terlebih besar daripada segala kemenangan. Itulah dia. Dalam hidup kita ni kita nak tahqiq, tuan-tuan. Wa ghayatu, dan kemuncak, wa muntaha, kesudahan dia. Kesudahan apa? As-sa'd, ialah kebahagiaan. Lepas tu kalau kita dapat matikan atas dunia, dapat ni. Atas dunia diri dia lapang, tenang, rehat, serehat-rehat, tu hati dia tak ada gundah gulana. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inilah dia. Ketahuilah awliya Allah, dia tak ada khauf, tak ada takut, tak ada hazan. Sebab dia dah masuk ni, dia dah masuk line ni, yang melenyapkan pandangan makhluk. Sebab punca segala, punca maksiat ialah apa? Ru'yatil khalq, memandang makhluk. Itu punca dia, tuan-tuan. Segala-gala dia berpunca daripada situlah. Ini disebut oleh ulama di sini, kata apa? Dia kata wa man tahaqqaqa bihi kharaja anil aqwan.
Dia kata fi kalamihi izan nafu tam, kena bahawasanya nikmat yang paling sempurna innama huwa fil ikhlas. Nikmat yang paling sempurna kita duduk dalam ikhlas. Kemudian wa man tahaqqaqa bihi, siapa yang mantap dengan ikhlas, kharaja anil akwan. Dia akan keluar hati dia pada terikat dengan makhluk. Tak. Hati dia bebas. Dia makam apa dia panggil? Hurriyah. Atau dikenali dengan makam ubudah. Kemuncaknya. Dia ada 3 makam tu. Pertama makamun ibadah, yang kedua makamin ubudiyah, yang ketiga makamun ubudah. Apa ubudah? Ai hurriyah. Dia jadi orang yang benar-benar merdeka. Apa makna merdeka? Tidak tertawan. Hati dia tidak diikat, tidak dibelit, tidak ditambat oleh makhluk. Dia dengan Tuhan dia. Ini paling tinggi. Wa man lazamahu, barang siapa yang mulazamah akan dia min adam min mukhalafah wal insyan, tidak dia menyalahi perintah Tuhan zahir dan batin. Kena dia kata kerana hakikatul maksiat. Tengok ni, kerana hakikat maksiat apa dia? Baqa'u ma'al aqwan, kekal engkau tertambat dengan makhluk. Apa dia makhluk? Minan nafs, daripada nafsu dia tadi, wal hawa wal syaitan wa ghairihima. Itulah kaedah besar tadi. Ni aulia bila buka, masya-Allah, dahsyat ni kalam-kalam dia ni. Satu lagi dia kata wa man tahaqqaqa bihi, siapa yang telah mantap dengan mematikan pandangan dirinya dan pandangan makhluk ni. Ya. Kena matikan pandangan kita. Ini ada ilmu sesat pula, dia kata bila Muhammad tak ada, Tuhan Allah pun tak ada, yang ada aku. Terbalik. Terbalik. Kita dengar ada video tu. Yang akhirnya tiada Allah, tiada Muhammad, yang ada aku. Akulah dia. Apa benda ilmu dia? Ilmu kafir dan sesat lagi. Orang nak buang pandangan keakuan, dia buang Tuhan nampak dia lah. Macam-macam nanti ni. Ya. Ini ilmu tasawuf ni, habis tasawuf. Kita nak usaha memandang, mematikan pandangan makhluk. Ya, supaya kekal. Sebab nak naik mesti dia tunduk dalam makam ubudiyah. Berarti isyarat dan Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah memperjalankan. Siapa yang Tuhan jalankan tu? Abdi. Nama abdi tu mahal. Itu maksudnya. Dia duduk dalam makam ubudiyah, itu syarat untuk dia taraki. Kalau dia tak berjaya menghamba abdikan diri, menghina dengan Tuhan, dia tak boleh terangkat. Lepas tu disucikan. Dalam ayat tu isyarat, ulama kata apa? Dalam Isra Mi'raj tu, Subhanallazi asra bi'abdi. Kita kata makam lain dia sebut abdi, sebab makam ubudiyah dia tinggi tu. Ya. Wa ghayatuhu muntahahu fana'uka anka, ila lenyap engkau daripada engkau. Apa makna dia? Ay khurujuka, ani maksud keluar engkau daripada engkau. Yang dia kata keluar engkau dari engkau ni apa dia? Khurujuka an af'alika wa aqwalika wa wujudika. Mana engkau keluar daripada memandang perbuatan engkau dan akwal engkau dan wujud engkau. Sebab itu semua adalah fi'lullah, perbuatan Tuhan. Dalil Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Perbuatan kamu, akwal kamu, wujud kamu, dia jadi. Kenapa pula kita pandang kita? Pandang dia lah. Ya. Dia keluar tadi mana? Ila af'alillah, kepada memandang semua af'al Tuhan, wa aqwalihi, dan akwal Allah, wa wujudihi, dan wujud Allah Ta'ala. Inilah dia kata hazihi hiyal jannatul arifin. Inilah dia dipanggil syurga orang yang arif. Inilah dia. Ya. Allati man dakhalaha, siapa yang masuk akan dia, kana lahu na'imun amad, dia akan dapat nikmat yang kemuncak kesudahan dia, ghayatun ni'am dia panggil. Wa na'imun samad, dan nikmat yang kekal selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Ya, fajtahid ayuhal akhi. Maka bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku, fi tashihi hazil maqam, pada mentashihkan betul, memantapkan betul makam, melenyapkan pandangan makhluk. Wa ja'al kullaka, dan jadikan sekalian tadi lahu bagi Ta'ala la'allaka tasfar, kau bersih bikaksin, kau akan mendapat akan gelas min kuusil hazal mudam, daripada segala gelas-gelas arak dan harap anak dia, isyarat dia orang ni. Maksud kamu dapat meminum minuman yang menghapuskan pandangan makhluk, berlazat kamu dengan Allah Ta'ala. Sebab dia nak masuk matan bawah ni, samaratu tasawuf taslimu kulluk. Ya, harga tasawuf ni dah serah habis ke dia saja, ya, tanpa kita melayan akan kendak khalaq, maknanya ya, kendak makhluk. Itu dia antara huraian daripada Tuan Pengarang itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad.
ilma ghairuka. Alhamdulillah. Subhanakallah.